Okay, first adalah pembahagi tembiring garis. Nama agak menakutkan kan? Cuma dalam pembahagi tembiring garis ni, kamu dah belajar. Yang kamu belajar adalah titik tengah. Nampak? A, B. Ada belajar tak cara cari titik tengah? Okey, A misalnya koordinat dia X1. Ada kan? B, X2, Y2. Okey. Nampak kat situ? Maka apakah koordinat titik tengah? Okey, rumus titik tengah apa? X2. Okey, koordinat titik tengah adalah sama dengan X2 tambah X1 X2 tambah X1. Tengok sini. X mesti dengan X. Ditambah. Okey, bahagi berapa? Y2 tambah Y1. Bahagi berapa ni kak? Bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab kiri kanan M ni, nampak ni M ni? M ni. Kiri kanan dia balance 1. Itu sebab bahagi 2. 1 campur 1, 2. Inilah nama dia tembiring. Inilah nama dia tembiring kak. Ni. 2 tempat inilah nama dia tembiring. Tembiring. Okey, tembiring. Siapa yang membahagi tembiring ni? M tu lah. Titik tengah tu yang membahagi tembiring. Yang ni kira mudah, dia dekat tengah-tengah. Yang lagi satu betul tadi yang kamu sebut. Y2 minus pula. Tambah Y1 per 2. Nampak? Inilah formula titik tengah. M tu apa? M tu satu koordinat iaitu XY. Nampak? M tu adalah XY. Boleh faham? Ini adalah titik tengah. Okey, contoh dia. Tak apalah, kita flashback. Titik tengah dia pun dulu dah belajar. Okey, ada 2 titik iaitu A, 2, 3, B, 8, -4. Okey. Kalau soalan-soalan geometri koordinat, lebih bagus kita sketch. Lebih bagus. Saya cakap lebih bagus Sebab apa kita sketch lebih bagus? Sebab kita nampak titik tu di mana dan apa kita perlu buat. Itu pentingnya sketch. Sketch tak payahlah cantik-cantik. Buat macam ni. Setakat macam ni tak sketch tak apa. Tapi kamu kena berlatih sketch. 2, 3 sini. 2, 3 atas Ni Y. B. 2, 3 B, 8, -4. Sini, merah. 8, -4. Bawah merah. B, 8, -4. Okey, mana kamu nak jadikan dia group 2? X2, Y2. Alamak, tak lurus pula. Mana? A ke B? Mana-mana pun tak apa. Tapi paling senang mana nak jadi X2, Y2, X1, Y1? Mana senang? Okey, yang paling senang menjadi X1, X2, Y2 adalah yang atas biasanya. X2, Y2 sini nampak? X1, Y1. Nampak? Dia tak boleh selang-seli. Maksudnya, pakai hentam je mana Y2, X2. Kalau atas dah ambil sebagai X2, atas tu pun Y2. Boleh faham? Okey? Tengok sini. Cikgu, saya nak ambil bawah ni X2. Boleh, tapi Y -4 tu kena Y2. Jadi, apakah titik tengah dia? Titik tengah dia kat sinilah. Dekat sini. Titik tengah M M kecil. Jadi, M dia adalah, tengok. Setakat tambah tak ada kesan sangat. 2 tambah 8 bahagi 2. Betul? Okey, koma. Kenapa koma? Sebab yang mula-mula kita buat ni untuk cari X. Koordinat X. Value of X. Yang kedua, Y 3 tambah -4 bahagi 2. Okey. Apa jawapan kedua-dua tu? Yang ni cari Y.
Okay, cari Y. Okay, 8 campur 2, 10. 10 bahagi 2, 5. 5. Okay. Negatif 3 tolak 4. 3 tolak 4 berapa? Negatif Negatif. 1. Okey, negatif 1/2. Jadi inilah dia punya koordinat titik tengah, iaitu M dia adalah, koordinat dia adalah 5, negatif 1/2. Nampak? M kita. Boleh faham? Okey? Okey, soalan ni pun boleh. Boleh faham, baguslah. Okey, kamu kena ingat, soalan ADMAT dia bukan soalan-soalan kesian. Soalan kesian ni dah habis dah zaman kamu. Soalan kesian ni tingkatan 3, tingkatan 1, 2. Okey, soalan kesian juga ada dekat matematik. Kat ADMAT ni soalan kesian dia kira tak kesian lah. Okey, cuba tengok sini. Saya ubah soalan ni, saya modify dia. Kamu tengok macam mana soalan ADMAT dia mainkan kamu punya kefahaman. Diberi A 2, 3. Okey, saya hapuskan 2 ni. Saya bagi huruf P. P 3. B. B berapa 8Q. Nampak? P dengan Q. Saya lainkan color dia. Supaya nampak. PQ. Dia suruh carilah PQ tu. Di mana titik tengah AB ialah, nampak? Dia bagi titik tengah 5 negatif 1/2. Nampak? Dia bagi jawapan titik tengah. Nampak? Soalan ADMAT dia rajin bagi jawapan. Okey? Dia bagi jawapan tetapi yang asal usulnya tu dia hilangkan. Nampak? Asal usulnya dihilangkan. Tak apa, kita jawab je. Okey, kita sekarang kita nak lukis pun kita lost kan? Kita nak lukis, nak cikgu suruh sketch tapi lost pula. Okey, tak apa, kamu lukis je. Agak-agak je. Alamak, hilang pula. Kalau tak reti, agak-agak je. Macam ni, saya pun tak tahu kan. Konon lah tak tahu. Konon lah. Oh, P. P tak tahu positif. 3. Okey, atas lah. 3. Saya terletaklah sini P. 3. Ni A P 3. Dia ni atas lah. 8Q. 8 kanan Q. Atas ke bawah Atas ke bawah. Atas ke bawah. Okey, terletaklah atas. Konon lah terletak atas. B. Kita tak tahu. Kan, tak tahu. Lepas tu ambil pembaris. Garis. Ini tak tahulah kan. Sebab dihilangkan unknown tu. Okey. Tapi titik tengah dia kita tahu. Sudah. Nampak? Titik tengah dia 5 negatif 1/2 sini. Ni M dia. Confirm lah B tu dekat bawah. Confirm dah kantoi dah. B tu kat bawah. 8Q. Nampak? Bukan atas lagi. Sebab titik tengah dah tahu. Ambil pembaris. Cepat-cepat. Lakaran tak ada markah Di jalan ke. Okey, kita ambil macam ni. Okey, titik tengah dia dekat sini lah. Kita ubah. Sini M dia. Jadi berapa M dia ni? M dia 5 1/2. Betul? M dia 5 1/2. Nampak? Kalau X dengan X. Okey, saya bulatkan X. X atas. X bawah. X jawapan. Nampak? Y. Saya lovekan Y atas. Oh, lovekan jawapan. Lovekan yang bawah. Jadi kita buatlah dia punya formula. Masukkan dalam formula. Okey, untuk dapat 5 tu, nampak? Untuk dapat 5 tu, nampak? Untuk dapat 5, P kena tambah apa? Okey. 8. Ya, P kena tambah 8. Sebab dia kumpulan X. Nampak ni tadi? Ni. Ni. Yang ni tadi. Yang tu. Okey. Kan dapat 5. Kamu tengok ni. 8 campur 2 bahagi 2 kan dapat 5. Sekarang ni kita nak pecahkan X dengan Y.
Sebab dia tak, yang first tu dia tanya P. P tu adalah X. Q tu adalah Y. Okey, tengok sini Untuk cari X, dia macam ni. M sama dengan, okey tengok sini M sama dengan P, alamak apa hal lah ni. P campur 8 bahagi 2. Okey. Itu ikut rumus dia, betul? Y2 3 tambah Q bahagi 2 akan dapat titik tengah M. Dan M dah tahu 5 negatif 1/2. Nampak kat situ. Nampak nampak? Yang ni penting ni. Jadi, siapa geng dia? Ni X. Jawapan dia mesti X ni. Nampak? Ni grup Y. Jawapan dia grup Y sebelah kiri. Maka baru kita keluarkan grup X adalah 5 sama dengan P campur 8 bahagi 2. Lepas tu grup Y pula, apa dia? Grup biru kan? Negatif 1/2 sama dengan 3 campur Q bahagi 2. Boleh faham? Okey, kita selesaikan. 5 darab 2, ni darab je kan? Ni boleh darab terus ke sana. 10 tolak 8. Jadi tolak 10 tolak 8. P sama dengan 10 tolak 8, 2 kan? Okey, P adalah 2. Nampak? Q pula. Nak cari Q. Oh, kiri kanan dah per 2/2. Potong terus. Tak payah nak pening. Ini boleh potong kes macam ni je kak Kalau macam ni tak boleh potong tau. 1/2, 3 campur Q/2. Ni tak boleh potong. Ni kes, dua kes yang berbeza yang sebelah kiri ni saya boleh potong sebab keseluruhan 3 campur Q tu dah per 2. Dan sebelah kiri memang 1/2 kan. Baru boleh potong. Okey. Itu shortcut dia lah. Nak kena belajar Negatif 1 sama dengan 3 campur Q. Okey, 3 pindah sana. Q sama dengan negatif 4. Okey. Q negatif 4. Maka dapatlah dua-dua jawapan. P dengan Q. Faham tak? Okey, tengok balik. Tak faham tanya Dua soalan yang sama tapi diubah bentuk. Nampak? Yang soalan sebelah kiri ni direct mencari titik tengah. Soalan yang sebelah kanan ni adalah dah diberi jawapan titik tengah. Ni beza soalan ni. Soalan yang sama, cuma diolah sahaja soalan tu. Okey, boleh faham? Sebenarnya kita nak masuk rumus pembahagi tembering garis. Yang ini rumus pembahagi tembering garis, dia berada di tengah-tengah. Itu sebab nama dia titik tengah. Kita nak pergi yang matematik tambahan punya syllabus. Tengok betul. Dia punya formula. Okey, formula dia agak, saya rasa tak payah hafal sebab formula dia tak payah hafal lah. Dia bagi tu biasanya, dia bagi. Okey, tak apalah. Kita tengok dia punya ni. Tengok. Formula dia macam ni Misal lah, misal. Kita dah masuk yang susah untuk admit boleh saya terus ni? Misal lah pembahagi tu kat sini. Okey, ni huruf P, sini huruf Q. Pembahagi dia saya letak huruf R. Okey, saya tak letak M, takut keliru pula nanti. Kamu ingat M titik tengah. Adakah R tu dekat tengah-tengah? Jawab. Tak. Adakah? Tak. Tembering dia dah tak balance Tembering dia dah tak balance. RQ dengan PR dah tak sama panjang, maksudnya tak balance. Jadi dia bukan titik tengah R ni. Tetapi dia tetap pembahagi tembering. Dia pembahagi tembering. Dia pembahagi tembering tapi tak seimbang. Okey. Tengok sini.
Kalau tak seimbang, okey, dia akan ada nisbah kat sini. M, N sini nisbah dia. MN ni biasanya, dia memang nombor lah. MN ni nombor. Kadang-kadang dia tanya balik MN ni. Ini nak bentuk rumus. Sekejap je. PQ saya bagi koordinat. X2, Y2, X1, Y1. Nampak macam mana nak dapat R? Okey. Tengok sini cara dia. Saya tulis bawah pula. Tulis atas. X1, Y1. Okey, tengok sini cara dia. Cara dia adalah tembereng punya nombor sebelah atas ni, kanan ni, bersilang, maksudnya didarab semua dengan yang sebelah kiri. Yang kanan punya nisbah darab dengan koordinat kiri. Faham tak? Darab. Okey, saya darabkan. Dapat apa? M X1 dia darab kan? Koma M Y1. Ni rumus dia. Ni rumus dia. Jadi N tu darab dekat mana? N ni darab dengan yang sebelah seberang sini. Darabkan. Jadi akan dapat N. Okey, saya buat dulu N tu lah. N X2, N Y2. Nampak? Dah dapatlah koordinat baru tetapi beranon. Beranon lah. Kadang-kadang bernombor Jadi kemungkinan besar dah tak payah tengok yang lama. Nampak? Yang lama ni dah tak payah tengok sebab dia dah didarab dengan satu nombor berkali kat situ. Faham tak? Boleh setakat ni? Boleh? Oh Kanesh. Ramai ke masuk ni? 4 KA ramai tak masuk? Boleh je. Pak, makin sikit dah kelas kita ni. Ada yang demam lagi ke lepas inject tu? Tak ada je. Tak ada tak ada demam tunggu second dose lah. Second dose lagi sakit. Okey, demam dia lah. Okey, tengok sini. Jadi rumus dia sama macam titik tengah tadi. Hampir sama. Okey, kita nak dapat titik R. X dengan X lah geng dia. X. Ni geng X. Yang bawah ni pun geng X. Nampak? Iaitu N X2 tambah M X1 bahagi apa? M campur N. Itu grup X. Boleh faham? Mana datang M dengan N cikgu? M dengan N tu adalah ratio tu tadi. Kita tambah. Macam titik tengah ratio dia 1:1. Itu sebab 1 campur 1, 2 bahagi 2. Itu sebab bahagi 2. Untuk yang tembereng tak balance ni, okey, kita tak tahu kiri berapa, kanan berapa. Untuk titik tengah kita tahu kiri 1, kanan mesti 1. Sebab dia balance. Yang ni tak balance, kita tak tahu berapa nombor dia. Okey, koma. Jadi Y apa dia? Y. Ni Y. Ni geng Y. Maka geng Y adalah NY2 tambah MY1 bahagi sama juga M campur N. Maka dapatlah koordinat R nanti. Boleh faham? Okey, kalau ini belum faham lagi sangat sebab baru rumus lah. Kita tengok kita tengok satu contoh kat sini. Okey, ni rumus dia lah. Tengok betul-betul Okey, kita tengok satu. Okey, ada 2 titik. Y. Okey. Satu soalan ni saya nak pecah 3 ke 2 soalan Q. Okey. Nampak ni kata dia. Kononlah saya lukiskan kamu Saya lukiskan kamu. 1, 4. 1, -4 bawah. A.
FA. A. 10, 7. 10, 7 atas. Q. Okay. 10, 7. A berapa? 1, -4. Okay. Saya garis. Tapi kelas dah. Belum mula. Saya buat garis hijau. Hijau. Okey, lepas tu saya letak R tu dekat R tu pembahagi. Tak semestinya R, dia boleh juga nombor lain. R kat sini. Dia bahagi juga. Okey, ratio dia adalah 1:2. Konon saya bagilah ratio dia 1:2. Dengar, kalau ratio, okey, dia tanya R, apakah titik R? Saya suka ratio ni nisbah saya suka bulatkan dia. Nisbah ni bukan nilai sebenar, nilai yang telah dipermudahkan sebenarnya. Jadi dekat sini nombor 2 ni darab dengan nombor berapa bang? Titik apa? 2 ni darab dengan titik Q ke darab dengan titik A 2 ni? A, betul. Jadi koordinat A yang bukan koordinat A Jadi dia punya nombor koordinat tu dah berubah sikit. Dah darab, dah mengembang sikit lah. 2 darab 1, 2. Saya letak warna merah. 2 darab -4, -8. Dah, jangan tengok. Okey, sebab kita nak cari R. 1 tu darab dengan mana? Titik Q. Nampak? Darabkan titik Q. 1 darab 10, darab 7. Benda yang sama. Tak ada masalah. Okey. Tak payahlah ubah. Benda sama kan? Okey, jadi kita nak dapat titik R. Okey. X dengan X lah kita kerjakan. 10 dengan 2. Tu geng dia. Okey. Kalau Y, 7 dengan -8. Okey, sekarang kita buat XY dia. X adalah 10 tambah 2 bahagi bahagi berapa? 2 campur 1. 2 campur 1. Bukannya bahagi 2 2 campur 1. Okey, cuba teka Y pula. Value of Y. 7 campur berapa? -8. Ya, good. -8. Bahagi 2 campur 1 juga. Nah, di situ. Tekan kalkulator. Apa jawapan dia? Cepat. 10 campur 2, 12. 12 bahagi 3. 4. Betul 4? 4 Okey. Yang sebelah sana, 7 tambah -8. -1/3. Betul? Betul. Inilah koordinat R kita. Ni koordinat R. Mencari titik R. Mencari titik ataupun koordinat R. Okey, mencari titik R. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh, good. Cikgu, kenapa 1 -4 jadi 2 -8 ni? Kan saya cakap tadi rumus dia. Okey, ni kan tengah-tengah R kan? Bukan tengah-tengah lah. Ni R. Okey, sebelah atas punya tembiring nombor 2, betul? Ya je. 2 darab dengan seberang punya koordinat. Seberang. Tahu seberang? Seberang R ni. Tahu je. Seberang. Koordinat seberang R apa? A kan? Ya. A. Apa koordinat A? 1 -4. Jadi 2 darab dengan 1 dengan -4 tu. Faham? Faham je. Okey. Sama juga. Yang 1 yang saya bulat ni, AR punya ratio, darab dengan seberang sana punya koordinat. Jadi kalau 1 darab tak ada kesan. Biarlah 10/7 tu. Faham? Okey. Boleh lah kan? Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya ni
soalan yang saya ambil juga maklumat sini. Tengok sini Cuma saya modify je. Saya hilangkan mana-mana yang saya suka. A sama dengan, tengok 1 P. Saya letak P juga. Okey. Q. Q saya letak Q juga tapi Q kecil soalan dia. 7. Nampak? Saya lukiskan. Konon lah. Ataupun tak lukiskan pun tak apa saya rasa. Nak lukis lah. Mula-mula ni saya lukiskan nanti dah peringkat-peringkat level pertengahan kamu yang kena sketch. Okey, tengok sini Ni garisan dia. Ni R dia. R dia bagi jawapan. Nampak? R dia bagi jawapan 4 negatif 1/3. Dia bagi. Ni antara soalan-soalan jahat jugalah. Okey. A 1, P. Q kecil 7. Nampak? Dia bagi jawapan cari P dengan Q. Nampak? Okey, dia bagi juga ratio. Ratio adalah 2, 1. Dia bagi ratio kat situ. Jadi dekat sini, okey, kita nak analisis soalan ADMAT, kita kena tengok apa yang diberi. Sekarang ni diberi jawapan tembiring, betul? Dia beri jawapan koordinat pembahagi tembiring. Dia bagi jawapan pembahagi tembiring punya koordinat. Maka kita kena guna rumus yang berkaitan dengan pembahagi tembiring. Nampak? Okey, jadi dekat sini tengok 2. 2 ni darab dengan siapa? 2 tu darab koordinat apa kak? 2 ni darab dengan koordinat apa tadi? A. Bagus. 2 ni darab dengan koordinat A. Darabkan. 2 darab 1, 2. 2 darab P, 2P. Faham? Dah tak payah tengok dah ni. Tak payah tengok dah. Okey, 1 darab dengan koordinat Q. Okey, darabkan. Darab tak ada kesan. Biarlah macam tu. Maka kita tengok geng-geng dia. X. Cikgu bukan X lah, Q. Memanglah. X-nya disembunyikan dengan menggunakan huruf Q. Jawapan dia 4 dah cikgu, betul? Lagi 1, X dia 2. Okey. Kita tengok pula grup Y. Y dia 7 atas. Jawapan dia adalah 1/3 negatif. Yang bawah adalah tu dia. Okey, jadi dekat sini kecilkan sikit. Okey. R sama dengan R sama dengan Q tambah 2 bahagi 3. Betul? Kenapa bahagi 3? Nisbah dia 2/1. Okey, itu grup X. Nampak? Grup X adalah grup awan. Okey, grup Y adalah grup love. Iaitu 7 campur 2P bahagi 3. Ni grup Y. Okey, itu grup Y. Dah main grup-grup dah ni. Okey. Jadi R dia bagi jawapan. Kita tulis R. R ada jawapan dah cikgu. Tulis jawapan dia. Jawapan dia apa? 4 negatif 1/3. Ni jawapan dia. Jadi kita compare. Sebenarnya kita compare X dengan X. Okey, X dengan X, Y dengan Y. Compare kan. Jadi apa yang kita compare? Jawapan X dengan jawapan Y tu tadi. Boleh faham? Compare kan. Kita compare akan dapat. Faham tak ni? Saya compare. Jadi 4 sebelah kiri sama dengan X sebelah kiri awan. Y sebelah kanan X awan juga. Q campur 2/3. Itu grup X.
Grup Y. Grup Y adalah sebelah kiri negatif 1/3. Grup sebelah kanan adalah 7 campur 2P per 3. Okey, 4 campur 4 darab 3. Berapa? 12. 12 tolak 2, 10. Q sama dengan 10. Sebelah kanan, kita boleh potong 3 sebab cantik je nak potong tu. 7 pindah jadi negatif 8 sama dengan 2P. Sama dengan 2P. Negatif 8 bagi 2, negatif 4. Boleh faham? Okey, kalau kamu lemah sangat, tengok sini saya punya calculator ni. Sama je yang calculator hitam. 4. Ada dah keluar calculator. Kita tekan yang ni. Yang itu kita tekan. Okey, 4. Shift calculate. Sorry semula. 4. Alpha calculate. Alpha calculate akan keluar sama dengan. Boleh faham? Okey, buka kurungan. Okey, Q tu memang tak ada huruf Q sini. Kena tekan alpha X tambah 2 tutup kurungan bahagi. Per lah. Per boleh, bahagi boleh. Per 3. Okey, lepas tu tekan shift calculate. Tekan shift calculate lagi. Dapat 10. Nampak? Sama dengan sebelah Y ni, yang biru ni. Macam mana nak tekan calculator? Sama je. Negatif 1/3. Okey, silap. Per mana? Per 3. Alpha calculate. Okey, buka kurungan. Kenapa buka kurungan? Sebab 7 campur 2P ni bershare dengan per 3. Itu sebab kena buat kurungan. 7 tambah 2 alpha X. P tak ada kena ganti dengan X. Tutup kurungan. Bahagi 3 ataupun per 3. Shift calculate 2 kali. Negatif 4. Nampak, Fiz? Cikgu, kenapa Ya. kat Y tu cikgu tulis 1/3? Mana? Negatif 1/3. Yelah, dia jawapan dia, bang. Ni. Ni jawapan dia nak saya besarkan. Nampak tak love ni, bang? Nampak tak love dia? Nampak tak simbol love ni? Nampak ni. Okey, negatif 1/3 jawapan. Jawapan Y. Boleh faham? Jawapan Y. 7 campur 2P per 3 Y juga sebenarnya. Tapi jalan kerja Y. Boleh faham? Dia benda yang faham okey, ngam. Okey. Itu sebab saya buat soalan yang sama, saya pelbagaikan. Okey, hilang pula. Mana tadi? Ni dia. Okey, ni soalan yang first tadi. Ni soalan yang mencari titik R, yang kedua mencari value yang hilang. Sama ada value X ataupun value Y. Boleh faham? Okey, boleh? Lepas ni apa yang hilang? Kamu agak-agak, apa yang saya boleh hilangkan dalam soalan ni? Cuba tengok sini. Cuba bagi saya pandangan. Apa yang boleh hilang kat sini? Saya dah cuba hilangkan X, Y. Saya dah buat titik R, saya dah cari. Apa yang boleh hilang lepas ni? Apa yang saya boleh mainkan kamu kat sini? Soalan tu boleh mainkan kamu. Apa yang boleh hilang juga? Ratio. Ya, betul kak. Itu dia. Ratio pun boleh hilang. Okey? Bagus kamu. Okey? Semua dah dimain kamu. Cuma dia belum mainkan ratio je. Okey, kita mainkan ratio. Macam mana ratio boleh hilang? Okey, ratio dia boleh hilangkan. Tengok soalan dia. 1 negatif 4 A 1 negatif 4. Q 10 7.
Ratio tidak diberi, cari M nisbah N. Nah, nampak? Simple dia soalan dia. Okey, ratio dia bagi semua. Dia bagi semua, dilukiskan kamu apa settle R 4 negatif 1/3. Okey. 10, 7. Apa lagi? 1 negatif 4. Okey, MN. Sudah. Jam situ. Okey. Dia bagi semua, dihilangkan MN. Okey. Sama juga. MN ni, okey, cikgu dia bagi pembahagi tembiring. Dia bagi pembahagi tembiring, tapi dia suruh cari ratio. Gunakan rumus pembahagi tembiring juga. Jangan risau, guna je. M ni darab dengan siapa, Kak? M ni darab dengan siapa? Titik apa? X1 betul. dengan Y1. Okey, dia darab dengan titik A. Kita darab dengan titik A. M darab 1, M. M darab negatif 4, negatif 4M. Boleh faham? Buat je. Tu cancel. Okey. N darab dengan 10 dengan 7. Betul? Cikgu, kan 1. Mana kamu tahu 1? Tadi buat. Tadi. Ini kalau tak tahu. Okey. N darab dengan ni. Dah berubah lah. 10N. 7N. Dah jangan tengok yang ni. Boleh faham? Ataupun kamu nak ikut juga. N10 boleh. Tak ada masalah. N7 boleh juga. Terpulang. Tapi sumbang tak? 10N dengan N10 mana cantik? Dua-dua cantik. Terpulang lah. Jadi dekat sini, kita bulatkan geng-geng dia. Okey. X dengan X. Nampak? Okey. Y dengan Y. Kita buat tanda. Okey, itu geng dia. Okey. Kita akan tertipu dengan ratio itulah nanti. Okey, tengok sini. Setakat ni ada soalan tak sebelum saya terus? Banyak sangat unknown ya, nanti kamu pening. Ada soalan? Tak ada? Okey, saya teruskan. R adalah 4 negatif 1/3. Ni jawapan yang dah diberi sama dengan, masukkan dalam rumus. 10N tambah M per, okey, 10M per berapa? N. M campur N, betul? M campur N, nampak? Sebab kita tak tahu. Buat-buatlah tak tahu. Sebab memang soalan ni, kita tak tahu M dengan N kan? Kita tulislah M campur N. Janganlah kamu buat-buat tahu. Ya, tu dia. Lepas tu, kita buat pula yang geng Y pula kan? Geng Y, apa dia? 7N tambah tolak negatif 4. Tambah negatif 4. Jadi tolaklah 4M. Bahagi M campur N. Okey, setakat ni ada soalan? Ada soalan tak setakat ni? Ini R. Ni R tadi. Ni R. Nampak? Okey. Yang ni rumus. Sebelah ni rumus. Rumus. Okey, sebelah sini rumus. Okey? Boleh faham? Okey, lepas tu tengok geng-geng dia. Geng X, geng Y. Geng koordinat X, koordinat Y. Boleh faham? Okey, siapa geng X? Siapa geng X? 4 sama dengan berapa? 4 sama dengan apa, Kak? 4 sama dengan apa? 10N tambah M. Okey, bagus. 10N tambah M per M campur N. Dengar, kalau cari ratio, kita buat X pun cukup. Kita tak perlu buat Y. Okey, kita tengok nanti. Betul ke tak?
Ataupun kita kena buat persamaan serentak. Kita tengok. Betul ke tak saya cakap? Okey. Jadi MN ni, yang bawah ni, oleh kerana dia bahagi, tapi ada 2 geng, kita kena kurungankan dia, kita drag bawa naik. 4 darab M, 4 darab N. Betul? Jadi 4M campur 4N. Sama dengan 10N tambah M. Okey, kita buat dia punya persamaan ni kita selesaikan. M dengan M, N dengan N. 4M tolak M. Betul? 10N tolak 4N. Betul? Tengok situ. Ni pindah sana. Jadi tolak. Ini pindah sini. Jadi tolak. Okey. Jadi settle 4M tolak M berapa? 3. 3M sama dengan 10 tolak 4 berapa? 6N. Okey, lepas tu kita agihkan nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Okey? Huruf dengan huruf. M dengan N. Mesti sama-sama. Jadi M bahagi N. Okey, huruf dengan huruf. Nombor dengan nombor. 6 bahagi 3. Dah dapat nisbah dia. Tapi belum kecil lagi 6 bahagi 3 berapa? Berapa kak? Berapa? 6/3 berapa? 6/3 berapa? 2. 2/1 2/1. Dia nak MN kan? MN. Jadi N tu kena ada nombor. Maka ratio dia adalah, kena tulis bentuk ratio. Maka M adalah 2. N adalah 1. Nampak? Buat X, kamu tak suka X, buatlah Y. Kalau ratio, sebelah bahagian dia cukup. Tak percaya, cuba, okey, kamu pula buat bahagian Y ni. 3 sama dengan apa? 7N tolak 4M per M campur N. Ni ada, dia susah sikit sebab dua-dua pihak ada per kan. Cuma yang nak mudahkan kita jadikan setingkat. M campur N ni straight darab ke sana. 3 ni straight darab dekat atas tu. Ke sebelah kanan. Nampak? Sama je. Sama sama. Okey, kelas yang ni tak boleh guna kalkulator Kalkulator tu tadi yang saya tunjuk untuk kalau ada satu unknown dia. Sekarang ni dia sudah ada 2 unknown 2 unknown kita tak boleh tekan kalkulator. Jangan pula kamu tekan kalkulator. Kalau dapat tak ajar saya saya pun nak belajar tu. Boleh dapat 2 unknown. Okey, jawapan dia akan sama. Okey. Kecerunan. Saya nak masuk kecerunan. Okey, kecerunan iaitu M, betul? M kecil kan? M kecil. Kecerunan, apa cerita kecerunan ni? Kelas? Kecerunan ni dalam garis lurus paling penting dia kecerunan ni. Kamu tengoklah soalan mana-mana garis lurus, kecerunan dia yang hero dia. Okey, sutradara dia. Okey, mesti kecerunan. Okey, kecerunan ni macam mana kita nak tentukan dia? Okey. Kecerunan ni cerita dia macam mana Kalau 2 garis selari, apa cerita dia? Ada 2 garis selari. Selari garis dia. Okey? Kamu dah belajar dulu. Kalau 2 garis selari, kalau 2 garis ni selari, apa keadaan kecerunan dia bang? Apa? Sama. Ya, nilai dia sama. Maksudnya, kalau kita duduk dekat sini, kita gelongso, okey, dengan kamu gelongso dekat M1, M2, kelajuan kamu sama sebab kecerunan dia sama. Boleh faham? Okey. Kalau 2 garis tu selari, kecerunan dia adalah kecerunan dia mesti sama. Boleh faham?
Tetapi yang berlainan adalah pintasan dia lah berlainan. Boleh faham? Pintasan takkan sama. Kalau pintasan sama, garis tu garis yang sama. Boleh faham? Okey? Faham Kalau kecerunan tu selari, kecerunan dia sama. Dalam ADMAT tambah satu lagi. Nanti tu kita cerita. Tapi saya nak cerita basic kecerunan. Kecerunan M ada dua benda yang kamu perlu tahu. Cara nak cari dia yang pertama, kalau lengkap dua koordinat, dua titik. Okey, kalau ada dua titik, okey, lepas tu nak cari kecerunan. Okey, kita kena guna rumus Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Boleh faham? Kita kena guna rumus kecerunan. Kalau lengkap ada dua titik. Kalau ada dua titik, tak lengkap. Tetapi ada jawapan kecerunan. Ini juga kamu guna rumus ni. Boleh faham? Okey, macam ni. Oh, non lah. Macam tadi. Kita ada koordinat negatif 3, 2. Tiba-tiba sumbang pula sini. 7Q. Kecerunan 4. Misal kecerunan dia 4. Oh, ada kecerunan dah cikgu. Dia bagi jawapan kecerunan. Tetapi ada dua titik. Tapi tak lengkap. Kita masih lagi guna rumus ni. Boleh faham? Okey. Itu antara soalan-soalan tempelan yang dia boleh uji kamu. Dalam maths, memang boleh diuji. Okey, dalam maths dia antara yang paling susah. Dalam matematik biasa, dia di antara yang susah kat sini. Okey, sekiranya tak lengkap dua titik, langsung tak lengkap. Ada satu titik je. Okey, tak lengkap dua titik. Tak lengkap dua titik. Satu titik je. Okey, tetapi diberi persamaan garis lurus. Maka daripada persamaan garis lurus itulah kita tentukan dia punya kecerunan Y sama dengan MX campur C. Nampak? Pastikan Y sendiri. Baru kita boleh tentukan kecerunan. Boleh faham? Contoh dia macam ni. Contoh 1. Y sama dengan 3X tolak 7. Berapa kecerunan dia bang? Berapa kecerunan dia? 3. Ya, betul. Okey, saya modify lagi. Y sama dengan 7 tolak 3X. Berapa kecerunan dia yang ni? Berapa kecerunan dia yang ni? 7. Hei. Kecerunan. Negatif 3 cikgu. Ya, jangan main hantam je. Kecerunan mesti di sebelah logo paksi X. Okey, negatif 3. Jangan main hantam je. Okey, saya modify lagi. 2Y campur 6X sama dengan 10. Okey. 2, 3. Adakah kita boleh terus dapat kecerunan dekat sini? Adakah kita boleh dapat kecerunan terus dari situ? Tak. Sebab apa? Y belum sendiri. Kena modify sampai Y jadi sendiri. Okey, jadi 10 tolak 6X tinggallah 2Y. Oh, belum sendirilah cikgu. Sendirikan lagi. 10 tolak 6X. Tengok sini saya buat. Per 2, betul kan? Sebelum ni per 2. Jangan macam tu. Sebab susah nanti. Saya pecah-pecahkan macam ni. Bukan salah yang perkan semua 2. Tak salah. Takut kamu salah menyelesaikan nanti. Kalau macam ni selamat banyak. Bukan selamat sikit.
Potong. Sama potong 5. Potong 3. Kan dah senang tu. Y sama dengan 5/2 tolak 3X. Okey. 5/2. Nampak? Saya pun salah tulis. Jadi berapakah kecerunan dia? Berapa kecerunan dia kelas? -3. Ya, betul. -3. Nampak? Macam-macam dia boleh uji kamu. Ini antara basic yang perlu kamu kuasai. Tak rugi bang. Dia juga ada dalam hukum linear kan? Okey, tengok sini ni dia. Ni. Ingat, kecerunan ada dua maklumat yang boleh kita dapat. Yang pertama, ada 2 titik lengkap lah. Okey, kita guna Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jangan terbalik. Banyak saya tanda maths, ramai pelajar macam betul. Tapi jawapan salah. Rupanya rumusnya terbalik. X-nya ke atas, Y-nya kat bawah ditolak. Okey? Okey. Kalau tak lengkap, tiba-tiba ada satu titik ataupun tak ada titik pun dekat garis tu. Tak ada titik langsung, tapi ada persamaan. Kita modify persamaan tu kalau Y dia belum sendiri. Modify. Baru kita boleh identify dia punya kecerunan. Boleh faham? Okey. Itu cerita basic kecerunan. Lepas dapat kecerunan, dah mudah untuk kamu cari C kan? Lepas tu bolehlah bentuk persamaan garis lurus.